Saudara Zani Zainal sudah pun ada di talian sekarang ni. Assalamualaikum Zani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Kita lihat bagaimana pemimpin yang beria untuk menawan Putrajaya. Kita tahu di mana akidah beliau. Dan baru-baru ini seorang ulama daripada utara tanah air telah menyatakan kesanggupan untuk bersama dengan pemimpin ini untuk menjadi calon kepada parti pembangkang. Adakah ini satu grand design untuk mewahabikan negara Malaysia tercinta ini agar negara kita menjadi huru-hara seperti Pakistan, seperti Afghanistan, ataupun Libya ataupun di merata dunia, yang mana fahaman Wahabi ini telah menghancurkan negara-negara berkenaan. Saya juga nak tanya sesuatu kepada Dato' Adit. Kalau kita masih bercakap tentang manifesto dan realiti, dua perkara ataupun dua manifesto yang berbeza sebenarnya, walaupun mungkin kedua-dua manifesto itu dianggap sebagai populis, ada perkara-perkara yang mungkin akan menarik perhatian pengundi-pengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi mungkin saya percaya sebagai seorang pakar ekonomi, Dato' Adit sendiri boleh membuat perbandingan yang manakah sebenarnya berlandaskan kepada realiti dan yang manakah manifesto yang hanya berlandaskan kepada sesuatu yang tidak jelas dan tidak nyata sebenarnya. Baik. Pertama sekali, bila kita lihat manifesto ya BN, kebetulan saya ada bawa ni, bila saya teliti perkara ni, saya sebagai seorang ahli ekonomi, saya dapati bahawa dia punya KPI itu jelas. Ya. Bila kita tahu apa KPI kita, maka mudah kita nak mencapai. Itu satu. Kemudian saya lihat ia nak dicapai dalam masa 5 tahun. Jadi benda tu realistik. Dahlah jelas, tetapi bukan sekadar jelas, ia juga realistik kerana ia boleh dicapai dalam masa 5 tahun. Kemudian saya tengok KPI yang dinyatakan dalam manifesto ini, dia adalah kesinambungan daripada apa yang PM buat selama 4 tahun yang kebelakangan. Maknanya PM tidak start daripada zero. Jadi bila saya lihat ini, dan saya lebih teruja bila saya lihat PM, bila beliau menghuraikan seolah-olah ini pada beliau ialah satu perkara yang wajib. Baik, Cik Syarkawi tanya saya, bagaimana kalau kita banding pula dengan manifesto Pakatan Pembangkang ni? Saya sebenarnya, Cik Syarkawi, saya naik muak lah nak jawab tu. Kenapa? Macam mana saya nak respon pada sesuatu yang pihak yang menggubal sendiri pun anggap itu bukan janji. Jadi daripada awal lagi benda tu dah tak ada validation, dah tak ada memberi saya sebab untuk nak menghurai. Sebab ia ibarat satu perhiasan, indah khabar daripada rupa. Jadi macam mana saya nak cuba menghurai dan menilai sesuatu yang bersifat awang-awangan, bukan sekadar awang-awangan, malah saya anggap penipuan. Itu satu. Hanya sebelum Cik Syarkawi minta Dato' Hassan tu, boleh tak saya respon pada Cik Zaini sikit je? So perkara ni pernah saya respon juga pada tu dan Dato' Hassan tu. Tentang bab grand design ini, ia memang sesuatu perkara yang sering diperkatakan dan pelbagai pihak yang dikatakan di sebalik grand design ini, ya. Siapa pihak itu, tentu sekali mungkin ini bukan forumnya untuk ditunjukkan dia punya tu. Namun demikian, kalau ditanya pada saya, ada tak tangan berselindung yang cuba hendak meranapkan negara kita, yang nak meranapkan agama Islam, yang nak memecahkan umat Islam, yang nak menanam bibit-bibit perpecahan, yang nak membuka ruang untuk musuh-musuh dan kuasa-kuasa asing masuk dan bertapak. Yang itu saya nampak. Jadi kalau kita dah nampak ciri-ciri itu, dengan siapa kita nak sabit, maka itu ibarat dah terang lagi di suluh. Dan saya nak bawa satu perkara ni. Kadang-kadang orang sering kata, oh, sekiranya berlaku Arab Spring di negara-negara Arab, apa salahnya berlaku Arab Spring juga di Malaysia? Ni saya nak betulkan dulu. You kena kaji betul-betul, baca betul-betul tentang Arab Spring tu. Arab Spring tu berlaku di negara-negara yang mana bersilih zaman, bersilih tahun dan saban tahun berganti. Usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi, masalah budaya, masalah politik tidak berlaku. Tetapi kat Malaysia,
usaha tu berlaku. Maknanya ada kesedaran di pihak PM, ada minat di pihak PN, ada kehendak di pihak PM, ada usaha di pihak PM, dan beliau sudah susun juga program 5 tahun akan datang macam mana nak memperbaiki lagi apa-apa kelemahan. Jadi kalau katakan orang nak sabitkan, katakan di Malaysia ni ada kemungkinan ruang untuk Arab Spring, saya sangkal habis-habisan sebab ia tak sama. Itu masih je. Okey, Bang Khalid, saya percaya Datuk Dr. Hassan juga ingin menambah. Yakinkan rakyat Malaysia Datuk, bahawa jangan salah melakukan tafsiran, jangan silap melakukan tindakan. Saya tadi super juga nak respon kepada Cik Zainal tadi. Bagi saya ya, soal kehancuran, ada grand design dan sebagainya, Cik Zainal mengaitkan dengan teman-teman yang mengambil fahaman Wahabi itu. Setakat yang saya tinjau, setakat yang saya nampak dan bukan melibatkan daripada jauh dan daripada dekat, saya tak nampak sebenarnya faham Wahabi ini boleh melahirkan kekacauan, boleh melahirkan kehancuran bagi sesebuah negara. Bahkan kalau kita pergi Mekah, teman-teman pergi Mekah, teman-teman pergi umrah dan sebagainya, kita sembahyang bersama mereka, kita masuk masjid bersama mereka, kita meraihkan mereka dalam bidang-bidang agama dan ibadah-ibadah yang dituntut, sama ada umrah, sama ada haji dan sebagainya. Rasanya tidak banyak timbul masalah. Kadang-kadang kita satu tempat dengan mereka, satu hotel dengan mereka pun tidak banyak timbulkan masalah. Tapi saya nak bagi tahu saudara Zaini, daripada mewahabikan itu, mana yang lebih bahaya daripada misalnya mensyiahkan? Syakawi, ini bukan satu benda yang, bukan satu tuduhan daripada saya, dan bukan saya timbulkan orang yang pertama menimbulkannya. Dalam PAS sendiri dikatakan ada unsur-unsur Syiah dan ada pemimpin-pemimpin PAS disebut yang mengamalkan amalan Syiah. Bukan saja mengamalkannya, menyebarkannya. Bukan saja menyebarkannya dan menentukan bahawa amalan Syiah itu akan disebarluas dan diterima oleh masyarakat Malaysia. Ini boleh menimbulkan masalah. Sebab kalau kita tengok pertempuran, pergaduhan, pertengkaran dan apa juga yang berlaku di negara-negara yang di luar daripada Malaysia, terutama di dunia Arab, kita banyakkan pertempuran itu berlaku antara Syiah dengan Sunni, Syiah dengan Sunni dan sebagainya. Kemudian saya nak bagi tahu juga, kalau boleh, dengan teman saya saudara Zaini yang menyoal tadi, mana lebih bahaya Wahabi dengan meliberalkan Islam liberal. Dan Islam liberal ini yang membawanya ialah ahli politik, yang membawanya ketua kepada parti politik. Kalau mereka memerintah Malaysia ini, itulah yang akan dibawanya. Dan saya nak bagi tahu lagi teman saya saudara Zaini, mana lebih bahaya Wahabi ini dengan mempluralkan agama. Religious pluralisme itu, yang menganggap agama ni semua sama saja. Dan akhirnya saya nak menyebutkan, mana lebih berbahaya daripada pahaman Wahabi atau mensekularkan DAP nak melahirkan Malaysia negara sekular. DAP adalah kawan baik PAS. DAP ialah salah satu komponen dalam pakatan yang PAS ada di dalamnya, yang PKR ada di dalamnya. Sebab itu saudara Zaini, walaupun saudara Zaini mengatakan kehancuran itu kemungkinannya dapat dikaitkan dengan pahaman Wahabism, tetapi bagi saya lebih teruk lagi, lebih bahaya lagi ialah isma-isma yang sebutkan satu persatu, dan isma-isma ini sedang berkembang di Malaysia dan pembawanya, proponennya adalah pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat. Sebab itu saya rasa dalam salah satu lagi pada malam ini kita nak tegaskan, kita kena tolak Pakatan Rakyat ini.